Tak, ini hanyalah rekaan semata-mata. Nama, watak dan tempat yang digunakan tidak merujuk kepada sesiapa secara khusus. Jika terdapat persamaan dengan individu sebenar, ianya hanyalah kebetulan semata-mata. Bab 1. Rumah tangga yang terbina sudah lebih 19 tahun. Firdaus dan Marlina hidup bersama. Dari sebuah rumah kecil yang mereka diami ketika mula-mula berkahwin, kini mereka sudah mempunyai 5 orang anak yang membesar sihat. Firdaus seorang lelaki yang gigih, bekerja siang malam berniaga, berulang-alik ke bandar demi mencari rezeki. Namun, di sebalik kesibukan itu ada hati yang kesepian. Marlina mula merasa dirinya terpinggir. Firdaus sering pulang lewat, letih, dan jarang berbicara panjang. Dalam diam, jurang antara mereka semakin luas, dan kasih sayang yang dulunya hangat mula dingin tanpa disedari. Bab 2. Kehadiran orang ketiga. Di saat Marlina merasakan dirinya kurang dihargai, hadir seorang lelaki bernama Hakim. Hakim bijak berkata-kata, pandai mengambil hati, dan sering hadir ketika Firdaus tiada. Pada mulanya, Marlina hanya menganggapnya kawan biasa, tetapi semakin lama dia semakin hanyut. Hakim memberikan perhatian yang Firdaus tidak sempat berikan, walaupun hakikatnya ia hanyalah kata-kata manis tanpa bukti. Firdaus tidak pernah menyadari ada badai yang sedang menunggu di rumah. Dia terlalu percaya bahwa usaha kerasnya sudah cukup untuk membahagiakan keluarga. Dia tidak tahu bahwa cinta istrinya kini sudah terbahagi dua. Bab 3. Retak. Menjadi belah konflik akhirnya meledak. Marlina menuntut cerai dengan alasan dia tidak lagi merasa bahagia. Firdaus cuba mempertahankan rumah tangga mereka, terutama demi 5 anak yang masih kecil. Namun, hatinya kecewa bila tahu ada lelaki lain yang menjadi punca. Akhirnya, perkawinan itu musnah. Mereka berpisah, dan anak-anak menjadi saksi bagaimana sebuah ikatan suci yang bertahun-tahun dibina akhirnya runtuh dalam sekelip mata. Bab 4. Perkawinan baharu. Tidak lama selepas itu, Marlina berkahwin dengan Hakim, lelaki yang selama ini menjadi tempatnya bergantung. Pada awalnya, Marlina yakin dia sudah membuat pilihan yang betul. Hakim nampak mesra, lembut, dan penuh perhatian. Tetapi selepas beberapa bulan, wajah sebenar Hakim terserlah. Dia bukan lelaki yang rajin bekerja. Sebaliknya, dia bergantung sepenuhnya pada hasil pendapatan Marlina. Apa sahaja yang ada di rumah, semuanya datang daripada titip peluh Marlina sendiri. Hakim hanya tahu meminta, tanpa usaha yang sepatutnya ada pada seorang ketua keluarga. Marlina mula tersedar. Pilihannya silap. Dia telah menukar seorang suami yang bekerja keras dengan seorang lelaki yang hanya tahu bergantung harap. Bab 5. Ayah yang tabah. Di sisi lain, Firdaus tetap tabah. Walaupun hatinya perit, dia tidak pernah mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anak. Dia tetap pulang menziarahi mereka, memberikan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Setiap kali melihat wajah anak-anak, Firdaus sedar bahawa walau rumah tangganya hancur, dia masih punya sesuatu untuk diperjuangkan. Anak-anak itulah yang menjadi sumber kekuatannya untuk terus bangkit. Bab 6. Penyesalan hari demi hari. Marlina semakin merasakan beban hidup. Hakim yang dulunya dianggap penyelamat, kini tidak lebih daripada ban. Dia mula membandingkan kehidupannya sekarang dengan Firdaus dahulu. Hakikatnya, Firdaus walaupun sibuk, dia tetap seorang lelaki yang bertanggung jawab, yang mencari rezeki tanpa mengenal penat. Sedangkan Hakim, lelaki yang dipilihnya sekadar hidup di atas usaha orang lain. Namun, semuanya sudah terlambat. Marlina kini terikat dengan pilihannya sendiri, dan penyesalan itu menjadi luka yang sukar sembuh. Bab 7. Luka yang tertinggal. Anak-anak membesar dengan dua dunia yang berbeza. Di rumah ayah mereka ada kasih sayang, walaupun sederhana. Di rumah ibu mereka ada kelengkapan, tetapi jiwa penuh resah. Firdaus belajar melepaskan. Walaupun luka di hatinya tidak akan pernah hilang, dia yakin masa akan mengubati. Dia memilih untuk terus melangkah, membina semula kehidupannya sedikit demi sedikit. Marlina pula terus hidup dengan kesedaran bahawa kebahagiaan bukan hanya pada kata manis atau janji kosong, tetapi pada kejujuran dan tanggung jawab. Dia akhirnya faham. Lelaki yang dulunya dia lepaskan sebenarnya jauh lebih baik daripada lelaki yang kini di sisinya. Namun, semua itu sudah terlambat. Luka yang tertinggal hanya mampu dijadikan pengajaran.